Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Zuhaili ucapkan buat semua anak-anak MRSM Mukah, khususnya pelajar tingkatan 4 2021 yang amat dirindui dan disayangi. Rasa rindu hati ini tidak dapat kita bersua dan tidak dapat kita belajar seperti biasa seperti sebelum-sebelum ini, iaitu proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Namun demikian, semua perkara yang terjadi pasti mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Okey, seterusnya untuk pengetahuan awak semua, apabila awak memasuki tingkatan 4, awak akan menduduki ataupun akan menyertai program KICS. KICS ini dihaskan kepada semua pelajar tingkatan 4 MRSM Mukah yang baru. Okey, seterusnya untuk unit bahasa Melayu, modul lebih kepada modul penulisan. Okey, tapi apa itu modul penulisan? Untuk hari ini, cikgu akan terangkan modul penulisan itu secara umum sahaja. Kerana kita ada 3 slot. Bila ada 3 slot, seterusnya untuk slot kedua dan slot ketiga, kita akan fokuskan kepada jenis-jenis penulisan yang awak perlu ketahui. Bila awak dah ketahui, jadi awak kena buat. Itu tugasan awak nantilah. Tak apa. Sekarang kita fokus dulu macam mana secara umum apa itu model penulisan. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, modul kemahiran penulisan KICS. Terdapat 4 kemahiran modul penulisan yang awak perlu ketahui. Yang pertama adalah kemahiran penulisan anekdot. Yang kedua, kertas kerja. Yang ketiga, skrip pengacaraan ataupun teks ucapan. Dan akhir sekali, resume. Nampak macam mudah kan? Memang mudah je. Awak semua pelajar MRSM, pelajar pandai-pandai kan? Okey, kita akan pergi satu persatu. Cikgu tahu ada yang dah pelik dah tu. Apa anekdot? Anekdot tu apa cikgu? Antibody ke? Saya tak pernah dengar pula. Cikgu dah nak terkeluar dah bahasa Negeri Sembilan sebab dah lama tak cakap dengan awak. Dulu awak selalu ajar cikgu bahasa Iban, bahasa Melanau. Tapi tak apalah, nanti bila kita berjumpa, sekolah dah boleh berlangsung seperti biasa, cikgu akan belajar baliklah bahasa Melanau, bahasa Iban tu dengan awak. Okey, seterusnya kita akan pergi satu persatu. Okey, untuk modul kemahiran penulisan ini telah ditetapkan 4 objektif. 4 objektif yang perlu dicapai ataupun perlu diterima oleh para pelajar apabila sesuatu slot itu telah berjaya dilaksanakan. Okey, pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 jenis kemahiran penulisan. Apa kemahiran penulisan tersebut? Yang pertama tadi apa? Anekdot. Yang kedua, kertas kerja. Yang ketiga, teks ucapan. Dan akhir sekali, resume. Okey, seterusnya objektif kedua adalah mengklasifikasikan jenis-jenis penulisan mengikut format dan laras bahasa. Okey, untuk program ini kami akan terangkan dekat awak semua apa format yang digunakan untuk setiap jenis penulisan, laras bahasa macam mana yang kita akan gunakan. Okey, untuk objektif ketiga adalah menyusun maklumat mengikut bentuk dan jenis penulisan. Dan akhir sekali, objektifnya adalah untuk memastikan pelajar menulis dan menggunakan kosakata berdarjat tinggi dan ungkapan menarik dalam penulisan kertas kerja, minit mesyuarat, teks pengacaraan majlis dan karya kreatif iaitu anekdot. Okey, penat juga bercakap ni. Yalah, dah lama dah. Selalu kita buat dalam Google Meet. Sekarang cikgu kena record video hantar dekat awak. Okey, seterusnya kita pergi kepada
Yang pertamalah kita pergi kepada penulisan jenis yang pertama, iaitu anekdot. Anekdot tu apa? Ada siapa-siapa yang tahu? Okey, tak apa. Kalau awak tak tahu, cikgu akan cuba terangkan secara jelas supaya awak tahu apa itu anekdot. Anekdot ni adalah sebuah karangan cerita berdasarkan pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat dan pendek, dan dia memberikan kesan emosi kepada seseorang seperti lucu, gembira dan sedih. Okey, nilai-nilai juga perlu dimasukkan dalam anekdot ni. Awak ingat lagi tak? Kalau sastra, apa nilai-nilai yang cikgu ajar dalam novel? Okey, tak apa. Untuk awak masuk sekolah nanti, kita terpaksa belajar juga. Kita kena belajar nilai-nilai sebab akan keluar juga dalam SPM. Okey, senang nak cakap, anekdot ni dia lebih macam cerpen. Tapi apa yang membezakan anekdot dengan cerpen ni adalah anekdot ni dia punya patah perkataan lebih pendek berbanding dengan cerpen. Dan dia lebih menggunakan tajuk yang ringkas, padat dan menarik. Yang membezakannya adalah dari segi patah perkataan. Okey, setiap penulisan itu mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Untuk anekdot, fungsinya adalah untuk membangkitkan kelucuan kepada pembaca. Kedua, sebagai bahan untuk menghibur dan bahan untuk mengkritik. Okey, senang cerita, anekdot ni sebagai bila orang baca dapat memberikan kesan emosi dan orang rasa terhibur. Ingat, senang ke nak buat orang terhibur? Orang masuk Maharaja lawak pun, bila orang buat lawak, orang lain tak gelak pun. Nampak tak betapa susahnya kita nak menjentik rasa apa orang cakap? Rasa ketawa dalam hati orang tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh penulisan anekdot. Okey, kita tengok satu persatu. Tema apa yang cikgu bagi dekat awak, slide yang cikgu bagi dekat awak ni, tema dia adalah pengalaman pertama di asrama. Awak semua duduk asrama. Bila awak tingkatan 1, apa pengalaman awak? Okey, kita tengok contoh ni. Tajuk dia, Aku dan Jiran Sebelah Katil. Aku dan jiran sebelah katil. Apa maksudnya aku dan jiran sebelah katil? Sedangkan jiran, macam mana kita dalam satu katil kan? Sebelah katil. Maksudnya ini adalah kehidupan di dalam asrama. Tengok contoh penulisan dia. Kering, kering, bingit telinga aku mendengar jeritan keras jam loceng jiran katil sebelah kiri aku. Sebelum tinggal di asrama, aku tak pernah dikejutkan dengan deringan. Biasanya, ibuku akan memanggil aku dengan penuh kasih sayang. Abang, bangun ya anak ibu. Abah dah tunggu untuk solat subuh sama-sama tu. Ibu tunggu abang di bilik solat ya. Setiap pagi, ibu akan kejutkan aku dengan kata-kata lembutnya itu. Tetapi, pengalaman pertama kat asrama amat menyakitkan. Pecah gegendang telinga aku mendengar jeritan keras jam loceng jiran sebelah. Sakitnya gegendang telinga aku yang baru berusia 16 tahun ini. Nampak tak? Anekdot ni dia menceritakan pengalaman seseorang, situasi yang dihadapi. Contohnya ini adalah situasi yang dia hadapi ketika duduk di asrama. Okey, faham anekdot? Kalau tak faham, nanti boleh PM cikgu ataupun WhatsApp cikgu-cikgu bahasa Melayu MRSM Mukah, boleh tanya. Okey, seterusnya ini adalah contoh karya anekdot. Kita tengok satu persatu. Okey, cikgu zoom sikit. Tengok yang pertama, himpunan karya anekdot. Kalaulah aku termotivasi. Dalam ni adalah ada banyak himpunan anekdot. Mungkin ada cikgu pun tak tengok, cikgu ambil dekat YouTube sebagai rujukan. Minta maaf, bukan YouTube, cikgu ambil dekat Google, sorry. Okey, lepas tu tengok contoh anekdot kedua adalah anekdot cinta, ditulis oleh Nora Minah Omar, sebuah catatan seorang isteri.
Ini adalah pengalaman dia sebagai seorang isteri, tetapi dijadikan dalam bentuk penulisan anekdot. Okey, nampak menarik ni. Sesiapa nanti awak yang perempuan-perempuan tu, bolehlah cuba baca sebuah catatan sebagai seorang isteri. Okey, seterusnya kita pergi kepada penulisan yang kedua. Jenis penulisan yang kedua ialah kertas kerja. Nampak macam mudah. Cikgu rasa ada antara awak semua ni yang pernah buat kan kertas kerja. Sebab ada antara awak semua yang jadi SU homeroom, ada yang jadi SU persatuan, ada yang jadi SU kelab dan permainan, SU badan beruniform. Okey. Kertas kerja ini merupakan sesuatu benda yang sangat penting sebenarnya. Kenapa penting? Okey, kita akan belajar. Kita akan cuba dapatkan maklumat kenapa kertas kerja ni penting. Okey, kita pergi satu persatu Maksud kertas kerja. Kertas kerja ini adalah merupakan komunikasi bertulis. Maksudnya kita berkomunikasi, communication bertulis tujuannya adalah untuk meyakinkan sesuatu pihak tentang idea yang hendak disampaikan. Selain itu, kertas kerja ini juga boleh dibentangkan. Kenapa kita kena bentangkan kertas kerja kita? Okey, kertas kerja ni sebenarnya dia ada menulis atau menyatakan apa yang awak nak buat, apa program yang awak nak buat, apa aktiviti, di mana awak nak buat, bila awak nak buat, apakah berapakah dana yang diperlukan. Semua tu ada dalam kertas kerja. Jadi benda ni penting. Selalunya kertas kerja ini kita buat antaranya adalah untuk program homeroom. Contohnya kita buat sambutan hari lahir. Okey, sambutan hari lahir kan awak semua kan dalam satu homeroom ada 10 orang. Kenalah sambut birthday. Kadang-kadang nak sambut dekat luar, kadang-kadang nak sambut dekat KFC. Tapi ada yang nak jimat sambut dalam maktab je kan. Tapi selalunya hujung tahun kita sambut dekat luar, barulah meriah sikit. Masa tu sebab kita dah kumpulkan duit. Okey, seterusnya boleh buat CSR. CSR, bila awak nak buat CSR, contoh awak nak pergi bersihkan pantai atau nak bersihkan tapak kaul, kenalah buat surat. Bukan senang-senang kita nak luluskan. Kita kena tengok apa tujuan awak buat program ni, apa manfaat yang awak akan dapat. Semua tu akan dilihat oleh pihak pengurusan terlebih dahulu sebelum diluluskan ataupun di-reject. Okey, seterusnya kertas kerja ni boleh dibuat untuk menganjurkan pertandingan ataupun program. Contohnya macam cikgu nak buat program, cikgu kena buat kertas kerja. Cikgu kena tulis apa objektif program yang cikgu nak buat ni. Siapa yang akan merasmikan, apakah aktiviti yang cikgu buat, bila, dekat mana, apakah dana ataupun kos kewangan yang perlu diambil dalam program ni. Semua tu perlu dinyatakan dalam kertas kerja. Dan contoh yang ketiga adalah program lawatan. Sebagai contohnya program lawatan ke Gua Niah. Siapa pernah sampai Gua Niah? Bukan nak cerita apalah, cikgu hari baru 2 minggu masuk MRC Muka. Masa tu terus cuti. Jadi cikgu ambil peluang dengan cikgu-cikgu, kawan-kawan cikgu dan cikgu-cikgu senior, kami pergi ke Gua Niah. Memang menarik. Kalau diberi kesempatan, cikgu memang nak pergi lagi lah satu hari nanti. Okey, seterusnya lawatan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Kuching. Pernah dengar tak Dewan Bahasa dan Pustaka? Jangan tipu Dewan Bahasa dan Pustaka ni cikgu dah selalu sebut dekat awak. Kalau cikgu masuk kelas, cikgu mesti sebut. Sebab apa cikgu sebut? Sebab kita menggunakan website dia, laman web dia PRPM. Ingat lagi tak? Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Apa-apa kita akan cari. Kalau perkataan kita tak faham, kita akan cari dalam tu. Okey, seterusnya. Kenapa kertas kerja ni penting? Apa fungsi dia? Okey, sebenarnya satu je.
Kertas kerja ni bertujuan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak tertentu. Selalunya kita buat kertas kerja ni untuk dapatkan dana lah, untuk dapatkan duit, sumber kewangan. Kadang-kadang kita minta sumber bahan mentah, makanan, bantuan lah, apa-apa bantuan. Okey, seterusnya untuk menulis kertas kerja terdapat 9 elemen yang awak perlu semua masukkan. 9 elemen ni wajib ada. Kalau 9 ni tak ada, maksudnya ada masalah dengan kertas kerja awak. Kertas kerja yang selalunya kertas kerja yang tak mengandungi 9 elemen ni boleh senang-senang sahaja di reject. Sebab apa? Contohnya awak tak letak kewangan. Macam mana awak nak minta dekat sekolah duit, ataupun awak nak minta dekat bos awak, okey bos, saya nak buat program ni bos. Saya nak buat program bantu fakir miskin ataupun anak-anak yatim dekat kampung sana tu bos. Tapi awak tak tulis pun kewangan dia berapa. Jadi macam mana bos tu nak luluskan? Awak cakap je macam ni, bos saya nak 5,000 lah. Mana dia akan luluskan? Sebab apa dia tak akan luluskan? Sebab dia nak detail. Dia nak secara khusus. Dia beli beras berapa? Berapa harga satu beras? Berapa botol air? Dia nak tengok yang tu sebenarnya. Itulah bila dah detail, dia check, okey betul. Dia tengok total dia, okey 5,000. Lepas tu dia akan check duit company dulu. Duit syarikat ada, dia akan luluskan. Kalau tak ada, dia akan cubalah pertimbangkan. Tapi dia akan tengok satu persatu. Kalau ada je kos kewangan tu, dia akan check. Kalau okey, dia luluskan lah. Kalau tak ada, memanglah tak luluskan. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis penulisan yang ketiga, iaitu skrip pengacaraan ataupun teks ucapan. Okey, ini cikgu rasa awak dah biasa dengar. Sebab apa? Ada antara awak semua yang pernah menjadi MC. Tahu tak MC tu apa? Pengacara majlis kan? Pengacara majlis. Tapi selalunya teks ucapan ni kita berikan kepada orang-orang yang untuk merasmikan sesuatu pertandingan, merasmikan sesuatu program. Okey, kita tengok apa yang ada dalam slide ni. Nota dalam slide ni kita cuba tengok dulu. Teks ucapan ialah salah satu komunikasi sehala. Apa maksud sehala? Sehala maksudnya dia satu arah je. Dia tak datang, dia tak ada maklum balas daripada orang lain. Iaitu hadirin hanya mendengar perkara yang disampaikan oleh orang yang berucap. Macam itulah. Orang tu je berucap. Kita tak ada bagi maklum balas dekat dia pun. Mungkin maklum balas kita melalui memek muka ataupun pergerakan tubuh badan. Itu sahaja. Okey, ucapan ni biasanya terdapat dalam majlis-majlis perasmian, perhimpunan, perkahwinan, perpisahan, keraian, ulang tahun dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh-contoh penggunaan teks ucapan dalam majlis-majlis tertentu. Okey, macam mana kita nak tulis teks ucapan ni? Okey, untuk makluman semua, teks ucapan ni ada dua jenis, iaitu teks ucapan rasmi dan teks ucapan tidak rasmi. Dah macam surat kiriman pula kan? Ini jauh ni berbeza Dia tak sama surat kiriman dengan teks ucapan, tak sama, jauh beza. Okey. Untuk teks ucapan rasmi kita akan gunakan dalam perhimpunan ataupun ucapan menteri-menteri ataupun ucapan Perdana Menteri. Yang awak tengok hari tu kan, yang dia buat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia menyampaikan amanat. Itu adalah ucapan Perdana Menteri. Seterusnya, kalau teks ucapan tidak rasmi ni adalah seperti majlis perkahwinan, hari keluarga. Macam itulah, sebab dia majlis tidak rasmi, tak formal. Elemen yang perlu ada dalam teks ucapan ni ada 4. 4 benda ni awak kena ada dalam nak buat teks ucapan. Dia ada 4 Okey.
Pertama, awak kena ada kata alu-aluan. Kedua, pendahuluan. Ketiga, isi. Dan keempat, penutup. Empat elemen ni perlu ada untuk pastikan teks ucapan kita itu lengkap dan boleh mendatangkan apa orang cakap bila orang dengar, ush, baguslah ucapan dia ni. Sebab apa? Sebab semua elemen tu ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang last sekali, resume. Apa itu resume? Ada yang dah tahu, ada yang masih belum tahu. Tak apa, cikgu akan terangkan. Kita pergi dulu kepada nota dalam slide. Okey, resume ni adalah sesuatu kenyataan yang disusun padat bagi memberitahu secara ringkas tentang seseorang mengikut format yang ditetapkan. Okey. Senang cerita, resume ni adalah maklumat tentang diri awak. Awak yang sendiri buat benda tu, buat resume ni untuk bagi tahu orang lain tentang diri awak. Contohnya kan, resume ni amat berkait rapat dengan kejayaan dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang individu yang perlu ditonjolkan. Dalam resume itu awak akan tonjolkan kelebihan awak, kehebatan awak. Untuk apa? Okey, kejap lagi kita akan tahu kenapa kita kena masukkan semua kehebatan kita, pendidikan kita, SPM kita berapa, kenapa? Kita akan tengok Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri resume. Okey, resume ni dia ada ciri-ciri dia. Ada 4 resume yang awak kena tahu. Pertama, memenuhi keperluan pihak berkenaan. Kedua, menonjolkan kelebihan dan kekuatan diri kita sendiri. Tak pernah orang tulis resume, dia tulis dia punya kelemahan. Tak pernah. Okey, seterusnya, terang, jelas dan mudah dibaca. Dan akhir sekali, ringkas, padat dan bermaklumat. Tak pernah lagi ada orang buat resume sampai 10 muka surat. Tak ada. Selalunya orang buat resume 1 halaman, 2 halaman, paling maksimum pun 3 halaman lah. Tapi lagi ringkas, lagi padat, itu lagi bagus. Okey, seterusnya. Ni yang cikgu nak bagi tahu tu. Apa tujuan resume? Tujuan resume ada 3. Pertama, menarik hati pihak berkenaan. Siapa ni pihak berkenaan ni? Okey, pihak berkenaan ni cikgu bagi contoh. Awak dah habis degree, dah habis belajar, sekarang awak dalam fasa nak mencari kerja. Okey, awak dah ada degree. Dah belajar universiti 3 tahun kan? Okey, sekarang awak nak kerja. Jadi awak kena buat resume. Resume awak tu kena hantar ke syarikat ataupun company ataupun ke agensi kerajaan untuk dapatkan kerja yang awak nak. Jadi itulah pihak-pihak berkenaan tersebut. Okey, seterusnya memohon tajaan beasiswa. Selalunya memohon tajaan beasiswa ni apabila kita nak melanjutkan pelajaran, sama ada di ijazah sarjana, degree, PhD ataupun awak nak sambung kepada apa orang panggil sijil profesional. Dari situ awak kena buat resume tentang diri awak dan untuk cakap bersaing dengan calon-calon lain untuk mendapatkan tajaan beasiswa. Beasiswa ni bukan mudah nak dapat. Sebab beasiswa ni kira dia taja awak. Awak pergi untuk belajar sahaja. Bukan mudah nak dapat sebab satu beasiswa selalunya 100 orang akan bersaing untuk dapatkan beasiswa tersebut. Yang last sekali sama juga untuk memohon pekerjaan. Kita nak mohon pekerjaan, kita kena buat resume lah. Tapi ada juga yang tak perlu buat resume. Sebab apa? Sebab macam dalam SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, awak hanya key in maklumat awak semua, pendidikan awak, semua tentang diri awak. Tapi selalu resume ni bila kita nak mohon agensi swasta lah. Okey. Seterusnya, kita dah sampai kepada penghujung slot kita pada hari ini.
Diharapkan apa yang dikongsikan oleh Cikgu Zuhaili dapat diterima oleh semua pelajar. Namun jika ada pertanyaan ataupun kekurangan, bolehlah berhubung semula dengan cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kalau tak nak PM cikgu, awak PM lah cikgu-cikgu bahasa Melayu yang lain. Okey, setakat itu sahaja slot kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk menyertai program KIKS unit Bahasa Melayu. Kita akan jumpa lagi untuk 2 slot yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Stay safe dan pastikan awak semua sentiasa pakai pelitup muka dan pergi ke mana-mana sekalipun, sanitasilah tangan anda supaya kita sama-sama memastikan wabak ataupun penyakit COVID-19 ini berjaya dihapuskan.